Tapi ini dasar sudut bagus juga bagi isteri-isteri yang menghadapi obesiti yang lebih. Ya, suami pun obesiti, jalan gang. Ya, jadi kalau dia puasa 2 bulan, memang sudah 2 bulan seling gini. Memang seling semua, itu obat seling yang paling mujarab. Membaca dan menyentuh Quran bagi orang yang berjunuk ni. Orang yang berjunuk dilarang membaca dan menyentuh Al-Quran menurut ulama mazhab Syafi'i. Dah boleh baca lah. Dah boleh baca. Dah cikgu kita. Kalau sedang haid lebih berat daripada junub. Junub tu dia mandi. Kita tengok di sini. Mereka berdalilkan sabda Rasulullah, wanita yang berada dalam keadaan haid dan junub tidak boleh baca Quran walaupun sedikit. Apa ni? Ada satu hadis ni. La yaqra al-haid hingga akhir. Kemudian begitu juga menyentuh Quran adalah haram ke atas orang yang berjunub. Berdasarkan firman Allah, la yamassu ilal mutahharun. Maksudnya tidak boleh disentuh mereka oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci. Dan kita jelaskan di sini ada sedikit perbezaan pandangan ulama tentang kedua ayat ini. Di riwayat Tirmizi dan lain-lain. Setengah ulama mazhab Syafi'i yang kemudian mengharuskan pada orang yang berjunub membaca seluruh Al-Quran. Itu. Mana orang tu berjunub, dia boleh baca seluruh Al-Quran, dia bukan dengan niat membaca Quran, tetapi dengan niat melakukan zikir. Jadi mana cikgu-cikgu di sekolah tadi dia ngajar, dia sedang berjunub, dia tak lari lagi. Dia boleh ngajar budak. Boleh ngajar tak apa, tapi dia kena satu je. Dia kena niat zikir, bukan niat membaca Quran. Ini berdasarkan dalam kitab Sirajul Wahhad Syekh Ramrawi, seorang ulama mazhab kita Asy-Syafi'i. Setengah ulama pula mengharuskan pada orang berjunub membaca ayat ruku. Ayat ruku ni ayat naik kereta. Ayat doa tu, subhanallazi sakhrana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa masa naik kereta, doa masa naik kapal terbang. Dan itu doa tu nas Quran. Walaupun kita sedang berjunub, jawabnya boleh. Kemudian ayat nuzul ni ayat kita turun daripada kenderaan. Quran bi anzilni manzilan mubarak wa anta khairul munzilin, contohnya. Ini ayat Quran, tapi boleh kita baca. Dalam mazhab Syafi'i setengahnya dia kata orang yang berjunub dia tak boleh pegang duit siling yang ada, tertulis ayat-ayat Al-Quran. Sebab tak tu kan. Setengah ulama seperti Sa'id bin Musayyab mengharuskan pada orang berjunub baca Quran. Ini sedikit perbezaan saya sebut ni. Ingat dia benda khilaf ulama ni, ya, motif utama ni adalah memudahkan kita, bukan memayahkan kita. Jadi kalau kita nak buat ni payah, maka kita pergi satu pendapat yang bila kita berada dalam situasi hajat, menurut mazhab Syafi'i kita boleh pakai. Setengah ulama seperti saya Musayyab mengharuskan pada orang berjunub baca Quran. Jika Quran itu berada dalam hafalan dan tidak bersentuh. Tidak sentuh tapi dia ngapai. Macam kata budak-budak baca ilmu. Betul ni. Kalau dia tidak baca, maka gaji buta kan. Jadi 2 minggu uzur, 2 minggu dia bercakap. Tanya ustazah, awak dah masuk kelas? Uzur. Jadi maknanya sebulan tu 15 hari dia ngajar, 15 hari relax. Ramai. Kan kita ni, tarik. MC suruh tarik ke, ada bahagian ayat Quran lah. Ayat Quran? Berhenti lah. Berhenti dulu situ. MC tanya siap ada lagi. Siap lagi bawa ayat Quran tu, kamu uzur sikit baca. Sudah lah. Tak selesai lah kerja. Boleh tadi. Ada hajat, tak ada masalah, kita ikut pandangan orang lain. Tak saya ikut nak Syafi'i itu. Itu boleh ikut, saya Musayyab dan sebagainya. Terdapat juga di kalangan ulama mengharuskan pada orang berjunub menyentuh Quran tu. Misalnya pendapat Ibn Hazmi dan Daud Zahiri, ini ulama besar. Walaupun sudah ikut pendapat dia, kurang-kurangnya ulama besar di ijtihad dia benar. Mengharuskan pada orang berjunub menyentuh Quran dan tidak melihat perbuatan tersebut sebagai satu salah, bukan salah. Boleh bagi dia. Mereka berdasarkan pada hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari Muslim tu, bukan sembahyang. Pada hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, Rasulullah pernah menghantar surat pada Maharaja Hercules. Dalam surat itu terkandung firman Allah Ta'ala, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum" hingga akhir ayat. Rasulullah hantar surat. Jadi Hercules buka, Hercules baca. Hercules itu siapa? Maharaja Rom. Jadi dia Islam tak? Dah Islam. Dia mandi junub bodoh. Jadi dia baca pula. Dalam tu ada ayat Quran. Di sana adalah ulama-ulama yang menjawab balik. Dia kata bagi Imam Syaukani, hadis di atas tidak menunjukkan haram membaca Quran pada orang berjunub. Kerana objektif utama Nabi meninggalkan baca Quran ketika berjunub sekadar nak menunjukkan hukumnya adalah makruh, bukan haram. Nabi tak suka baca Quran kerana baginda tidak suci. Itu je motif sebenarnya. Jadi kurang selesa lah macam kita lah. Macam kita kerja gali lubang sana dengan pasir penuh ni, orang pun ajak makan, mari makan. Ambo tengok ni peluang ni. Gitu. Bukan tak boleh makan, kebeluasan itu jadi masalah. Itu yang jadi masalah kan. Malah menurut Imam Asy-Syaukani, Imam Bukhari dan Tabrani, Daud dan Ibn Hazmi pendapat harus pada orang berjunub baca Quran. Dia tak masalah nanti boleh ikut. Caranya boleh tak kita ikut, bukan nak cari mudah ni. Sebab kita tengok naik dia sampai sesi Quran tu tinggal. Quran tinggal. Jawabnya MC Malik, mana nak buat? Uzur boh.
Tak boleh kata apa yang si. Patutnya projek bangunan start ni piling bulan lepas dah. Dah kertas dah siap, tak piling lagi. Tidak menjadi kesalahan pada wanita yang sedang haid membaca ayat Quran. Begitu kan haid? Ibn Abbas sendiri tidak menganggap salah orang berjunub baca Quran kerana berdalilkan perbuatan Nabi yang sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka baca Quran itu sebagai daripada zikir. Kerana zikrullah fi kulli ayat, dalam sebuah hadis kata Rasulullah itu sentiasa berzikir pada Allah setiap masa dan setiap saat. Oh, orang hebat ni Rasulullah. Kita tak sempat nak zikir gitu lah. Boleh ada sambil saya. Allah, Allah, ada ke? Tak ada. Otak kita je. Kalau tumpu satu benda, jawabnya tak akan tumpu lah kepada benda lain kan. Sebab tu kalau kita tengah naik, isteri ke suami ke panggil, tak dengar dah orang panggil. Buat fokus kepada naik. Kalau kita tengah naik, MC panggil pun tak dengar lah panggilan dia. Kalau dia tertumpu pada panggilan dia, tak boleh naik lah jawabnya. Ma ja'alallah li rajulin min qalbayn fi jawf. Allah Ta'ala tidak pernah menciptakan dua hati bagi seseorang. Sebab tahu lelaki ni kalau dia nak orang perempuan, dia tumpu pada orang hati lah. Dia tak boleh dalam masa ada orang lain. Satu hati dia panggil. Fokus. Kalau dia tengah minum air, dia tak boleh makan kepuk. Contohnya lah. Kalau dia tengah makan kepuk, tak boleh minum air. Walaupun dia ni agak buat dua-dua. Ada tak? Dia seletok dia buat. Makan kepuk dia minum air. Ada? Ada kan? Dia makan kepuk sesat, dia minum air. Dia minum air sesat, dia makan kepuk. Tapi dua-dua orang kau gitu. Ada orang ni tak buat gitu. Ibn Hajar sekali membuat alasan antara lain. Bagi pengarang Imam Bukhari, tidak terdapat hadis yang sahih menegur orang yang junub dan haid membaca Quran, walaupun dalam kumpulan. Dalam kumpulan, hadis yang membicarakan perkara tersebut telah digunakan sebagai alasan oleh ulama lain, namun kebanyakan masih boleh ditakwil dan dipertikaikan. Imam Bukhari adalah seorang ulama hadis, bagi beliau memang tak ada masalah. Dia junub ke, wahid ke, masuk dalam masjid ke, baca Quran ke, tak ada masalah bagi dia. Masuk ke dalam masjid, baru timbul ni. Diharamkan pada orang berjunub masuk dalam masjid dan melakukan iktikaf. Orang berjunub hanya dibenarkan menyeberang masjid. Seberang masjid je. Naik tangga tu turun minggu depan. Jalan gitu je. Itu tak ada apa. Ini berdasarkan nah tadi yang telah pun kita baca tadi. Syekh Abdul Rahman As-Suhaimi, seorang ulama daripada Kuwait, membenarkan orang yang berjunub memasuki masjid. Menurut beliau ayat 43 daripada surah An-Nisa yang lalu menjelaskan perkara yang bersangkutan dengan larangan menghampiri solat. Mana bagi dia, ayat itu bukan larang orang junub masuk masjid. Ayat itu larang orang junub pergi sembahyang dalam masjid. Bagi dia tafsir gitu. Dan bukannya larangan memasuki masjid, malah dia mengharumkan pada orang berjunub duduk dalam masjid kerana berpegang keterangan daripada Imam Baghawi yang melaporkan Imam Ahmad dan Muzani mengharumkan pada berjunub masuk dalam masjid. Siapa Imam Baghawi? Imam Baghawi adalah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Rupanya dalam mazhab Syafi'i tidak sependapat dia. Majoriti ulama mazhab Syafi'i kata orang berjunub memang tak boleh duduk dalam masjid, apalagi berita Baghawi. Tapi bagi Imam Baghawi, ni Imam Ahli Sunnah besar dalam mazhab kita Syafi'i, dan juga Imam Muzani, anak murid kanan kepada Imam Syafi'i, berpendapat orang berjunub ke haid ke boleh masuk masjid. Boleh masuk, bagi dia boleh masuk. Cuma orang nak rakar dia pandangan dia. Jadi maknanya kalau kita contohnya kita hadir majlis nikah kan, majlis nikah kan. Jadi ramai orang puan, takkan kita nak biarkan orang puan tu duduk luar masjid tu. Terutama sekali kawasan pasar yang banyak penganas-penganas. Wanita-wanita diganggu di luar tu, ataupun banyak anjing, dia salut anjing, perempuan dia takut nak datang masjid. Dalam masa sama dia haid. Dalam masa sama dia berjunub, boleh ke tak? Lagilah boleh. Daripada dia dibahang oleh anjing, baik masuk dalam masjid. Sebagai contoh ni, hadis menjelaskan Rasulullah tidak menghalalkan orang yang datang haid dan berjunub masuk dalam masjid. Dan sebuah hadis yang lemuk. Disertai ilmu hadis, lemuk maknanya tak boleh dijah lah. Kerana salah seorang yang pelapor ni ataupun perawi tidak dikenali, disebut sebagai majhul. Bagi Al-Hafidh Abdul Haq, hadis larangan masuk masjid tadi, masuk dalam masjid tadi tidak tersabit. Kemudian Syekh Abdul Rahman As-Suhaimi mentakwilkan ayat illa aibid sabil ditujukan pada orang-orang musafir yang mengalami junub. Illa aibid sabil, musafir. Kemudian mereka bertayamum dan menaikkan salat. Kali ini diriwayatkan daripada Ibn Abbas, malah menurut Ibn Munzir, harus pada orang berjunub masuk dalam masjid secara mutlak. Ini Ibn Munzir juga seorang ulama besar. Ibn Munzir yang berpendapat siapa pergi satu tempat dia tak niat nak duduk tempat tu, maka selama setahun duduk di situ dia boleh qasar. Jamuk qasar sampai setahun. Ya, contohnya dia pergi macam saudara kita lah. Kani-kani kita ni, pegawai kita pergi khusus. Contohnya pergi sembilan ke mana-mana kan. Tanya dia punya tuan khusus bila boleh balik. Tak tahu ya, tengok esok. Esok balik kan. Ya hari-hari tanya, bila boleh balik esok. Tengok dulu lah. Setahun. Dia tanya tu aja setahun. Anak bilik lagi tengok esok. Jawabnya setahun lah. Boleh jamuk kosong. Cara mandi junub laki-laki dan wanita, tidak ada beza antara laki-laki dan wanita dari segi cara mandi junub. Tidak diwajibkan rungkaikan rambut ke kepala bagi kedua golongan ini. Mana perempuan hak jenis sanggu-sanggunya kan. Dan ungkap dia tak apa. Kalau rambut dia tu jarang, sebab dia pakai tangan, dia masuk tangannya, sesat.
Kecuali kalau rambut dia tu memang rambut jenis King Kong saya sebut tadi ya. Yang apa benda satu. Tebal sangat. Dia pakai minyak-minyak. Tapi kata-kata kalau perempuan ni biasanya rambut dia tebal tu masa dia belum kahwin. Lepas kahwin tak tebal dah. Percaya tak? Ya, masa kahwin tu dia jaga minyak kembar macam bunga apa tu. Ya, lepas kahwin jadi kerani. Ya, mana ada kang-kang tu macam batas tekang dan tegak dengan dua helai rambut. Ya, hidup di bawah tekanan gitu je. Rambut tu tak ada. Tidak wajib dia rombak rambut di kepala. Bagi dua belah, ketika mandi, maka cukup mencurahkan 3 cepok air atas kepala. Kemudian menuangkan air seluruh badan. Ada hadis Ibn Abbas betul. Hadis itu meriwayatkan dia kata kena ungkai. Jadi bila dia kena ungkai, benda tu sampai ke mutawak Aisyah. Aisyah kata ada pula suruh ungkai, aku mandi junub tak buang dah ungkai-ungkai apa. Daripada suruh ungkai, apa dah suruh cukup otak kepala dulu? Dia jawab itu kemalu. Apa dah suruh otak kepala dia tadi? Contohlah, ini perbahasan yang agak panjang lah tentang seleloknya hendaklah dimulakan bahagian badan yang sebelah kanan, saya sebut tadi. Selepas pada kepala berdasarkan pada umum hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau pernah ditanya kepada Nabi, beliau pernah bertanya kepada Nabi, sesungguhnya saya seorang wanita yang menyanggu rambut, adakah perlu saya rongkaikannya ketika mandi junub? Ingat dia, rambut orang Arab tak sama rambut wanita Arab, rambut dia tak sama rambut kita. Oh, betul gitu rambut. Tapi dia tak ungkai. Takkan kita kena ungkai? Tak tahu kan? Wanita Arab dengan wanita kita kan dia lagi pula cacah kuda tu. Itu agak faham dah macam tu. Beliau pernah bertanya kepada Nabi, sesungguhnya saya seorang wanita yang menyanggu rambut, adakah perlu saya rungkaikan ketika mandi junub? Baginda sabda, tidak perlu. Balik cukup pada anda mencurahkan air tak balik 3 kali je tadi. Masa air betul lah tu. Kemudian menuangkan air. Dah boleh dah mandi junub dengan suami isteri. Ya, maksudnya tu kita bimbang takut air dah tu kita suruh je gosok apa semua dah. Tapi benda ni memerlukan kepada rancangan jangka panjang lah. Takut berlaku apa yang tak patut berlaku. Tapi boleh tak? Boleh. Kan Rasulullah kan dia mandi junub dengan Aisyah masa-masa berebut nyebok. Orang kata uli kaku dulu, orang kata uli kaku dulu. Dan ini sebenarnya lebih bagus daripada teori yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Fadilah Khamsah. Fadilah Khamsah kata untuk mengeratkan hubungan suami isteri, suami kena peluk 7 kali sehari. Jadi kita kan ada masa nak peluk 7 kali sehari. Peluk Fahid dia 14 kali sehari. Nikah ni kita lah. Fahid 14 kali sehari. Nak peluk tu lelaki, lambat lagi. Bau kambing, bau apa. Yang belum kahwin tu, kambing tu macam dia apa ni, perfume lah. Bau kambing tu lah. Lepas kahwin tu, memang dia licik kambing tu. Perempuan gitu kat dia awak dia lelaki tengok macam tai lalat. Belum kahwin ya. Sudah kahwin, ready tiba. Jawab tu memang jawab. Awak sungguh. Kadang-kadang berlaku di mana seorang wanita memasukkan jari ke dalam alat kelamin ketika melakukan istinja. Jadi dimasuk kencing tu dimasukkan jari dalam kelamin atau ubat masukkan rahim. Masa kata ada masalah kata-kata, jadi pergi kat klinik lemang beri ubat. Jadi dimasuk dalam alat kelamin. Bila masuk libatkan jari. Apakah perbuatan itu berjunub? Menyebabkan dia dikatakan berjunub, atau untuk memudahkan kelahiran anak atau perawatan isteri. Masa kata orang semua nak beranak kan, nak beranak kan doktor akan masuk tangan untuk nak tahu CM dia berapa. Doktor masuk tangan. Jadi bila doktor masuk tangan tu kita junub kan? Tak junub. Junub ni dia nak masuk alat kelamin asli. Ada asli. Mana kalau orang lelaki tu suami tu ada 2 sistem persenjataan. Saya kata ada 2 lah. Tapi you guna dok asli. Ya. Jadi dia nak asli pun. Apa-apa asli. Apa sudah boleh. Ya. Apa makna asli? Iaitu alat kelamin yang diguna pakai seharian. Ada kecing ke apa tu. Itu dia bagi. Ya, tapi kalau alat kelamin yang tak guna pakai spare saja, itu dah asli pun. Tu pemain kanan. Asli dah asli ya. Ini bermakna kalau sekiranya seorang pelacur misalnya katalah, dia memasukkan alat kelamin plastik ke dalam alat kelamin dia, maka dia tidak dikatakan berjunub sebab alat kelamin itu plastik. Kecuali kalau dia keluar mani, maka dia sabit junub tu sebab keluar mani, bukan masuk alat kelamin tu. Begitu juga kalau seorang suami masukkan jari dalam alat kelamin isterinya, apakah dengan sebab itu dia jadi junub? Tak masuk junub. Sebab itu jari, itu bukan alat kelamin. Syaratnya mesti alat kelamin. Yang kedua asli punya.
Asli punya. Jadi rupanya kita ingat kata ayah kata je asli. Sistem ni asli juga. Perkara ini tidak diragu lagi menimbulkan masalah dan keraguan pada setengah wanita. Jadi tak ada masalah. Sebenarnya kemasukan ubat atau sebarang alat dalam alat kelamin wanita tidak mewajibkan wanita itu mandi junub. Kerana sebab mandi junub disepakati oleh ulama antaranya bertemu antara dua khitan, antara alat kelamin lelaki dengan wanita. Sedangkan kemasukan ubat atau belatan lain bukan alat kelamin. Dia bukan alat kelamin. Kemudian wanita yang berzina, laki-laki maupun wanita yang berzina wajib mandi junub. Kerana sebab yang mewajibkan mandi junub terdapat pada dirinya, iaitu berlaku pertemuan dua khitan. Jadi di sini kita boleh faham betapa banyak dosa orang berzina. Orang berzina memang banyak dosa. Dia berzina tu sekali berdosa, tidak mandi junub berdosa. Ya, tidak sembahyang pula berdosa. Allah banyak, hidup penuh dengan dosa. Sebab itu saja. Laki-laki. Kemudian sebab mandi junub yang melibatkan pertemuan dua khitan itu tidak mengira sama ada ia dilakukan secara sukarela melalui proses perkahwinan yang diiktiraf oleh syarak atau melalui perzinaan ataupun rogo. Kalau perempuan tu rogo, apa-apa pun mandi junub dulu. Kalau rogo pun mandi junub. Mereka yang terlibat dengan keadaan ini wajib mandi junub. Nak ngadu ke polis ke nak laporan sekali itu kemudian diri. Mandi keluar semula selepas mandi junub. Mandi keluar semula. Ini ramai berlaku. Jadi jeng perempuan, awak mana Ustaz? Keluar pula. Jadi kebingungan. Menurut Syekh Ramrawi, seorang ulama mazhab Syafi'i dalam kitab Sirajul Wahid, ada dua perkara yang perlu diambil perhatian, iaitu jika isteri sudah balik dan turut melepaskan syahwatnya sewaktu berlaku persetubuhan, isteri itu balik dah pada wasir, dan dia juga turut melepaskan syahwat masa persetubuhan. Dan persetubuhan itu pula berlaku dalam keadaan sedar. Dia sedar sama sedar. Wajib kata isteri terlibat mengulangi semula mandi junubnya. Maknanya dia sudah mandi, dia keluar pula. Dia kena tengok masa dia setubuh tadi. Dia sedar tak sedar? Dia tu balik tak balik? Okey, kalau dia masa tu dia sedar dan sebagainya, maka mani keluar itu biasanya mani dia. Sebab biasanya perempuan dia lewat keluar mani banding orang lelaki. Okey. Kerana mandi junub sebelum ni kira tidak sah. Jadi kalau mandi lepas tu dia tak sah. Yang kedua, jika isteri belum balik atau sedang tidur jika disetubuhi oleh suami, tidak wajib ke atas mengulangi mandi junub, kerana mani yang keluar tu dikira bukan mandinya, sebalik mandi suaminya. Dia wajib mandi, wajib mandi. Cuma bila keluar pergi kerja, keluar pula. Tak payah. Sebab biasanya orang perempuan yang masa tidur ni tidak sedar terus, tak keluar mandi dia. Kali tak ada respon lah, tak keluar terus. Kali ada respon, akan keluar lah. Mandi junub tanpa berwudu. Apabila seseorang mandi junub tapi tidak mengambil wudu, apa mandi tu tak wudu, tak ambil air maya, tak ada apa-apa. Selesai masalah dia, ada masalah. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu menganggap orang yang mengambil wudu selepas mandi sebagai keterlaluan. Sebab mandi itu ada besar, wudu tu ada kecil, kita akan ada besar ada apa? Kecuali kalau selepas mandi itu kita pegang alat kelamin pula, itu isu lain. Lepas mandi siap-siap dah jalan dia pegang dah nak cek ada korak ada apa semua. Ya, cek pula, itu bab lain. Dia jadi lain. Menurut Imam Abu Bakar bin Al-Arabi, ulama sepakat wudu termasuk dalam mandi dan niat untuk mandi junub yang merangkumi bersuci daripada hadas dapat menghilangkan hadas itu kerana halangan junub lebih banyak berbanding dengan halangan hadas. Syekh Ramrawi menyebut antara lain, jika seseorang mengalami hadas kecil, dia hadas kecil dulu, kemudian dia berjunub, dia kecing contohnya, lepas tu berjunub, lepas itu atau sebaliknya, dia berjunub dulu, lepas tu kecing, sebaliknya dia berjunub kemudian mengalami hadas kecil, cukuplah baginya mandi junub walaupun tanpa disertakan niat mengambil wudu. Menurut yang jadi mufakat dalam mazhab Syafi'i, kerana hadas kecil itu telah termasuk dalam hadas besar yang dikena hilang dengan sebab hilangnya hadas besar. Selesai. Sudah mandi dah ambil wudu. Tak apalah. Cuma tak boleh pahala ambil wudu tu lah. Bagaimanapun di dalam mazhab Syafi'i, kalau orang yang mandi itu memegang alat kelamin atau terkentup setelah selesai mandi, bila selesai keluar balik kan. Terkentup ni bak lain kan. Jadi kena ambil wudu. Memotong kuku. Ini biasa tuan-tuan. Lelaki maupun wanita yang berjunub tidak dilarang memotong kuku. Jadi saya tengok satu-satunya ulama yang kata tidak boleh potong kuku ni ialah Imam Ghazali. Imam Ghazali kata tak boleh. Bila nak potong kuku dia kata, kalau nak potong juga kata dia, boleh potong simpan. Lepas simpan tu masa mandi junub tu bawa mandi bersama. Itu pendapat Imam Ghazali. Tetapi kalau kita tengok dari sudut hadis, tak ada hadis yang larang dan tak ada hadis kata mesti dibawa mandi bersama. Maknanya lepas potong tu buruk, potong tu pakai jeti, potong tu dalam tas sapu. Lelaki maupun wanita berjunub tidak dilarang memotong rambut. Rambut apa? Awak set rambut kan? Kalau perempuan awak set rambut, buat basuh gini panjang, basuh pendek, basuh gini macam trojan macam-macam. Dilarang memotong rambut atau kuku yang panjang, malah mencukur kepala sekalipun tidak dilarang. Boleh cukur kepala dah. Orang lelaki ke lepas junub dicukur kepala. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari menjelaskan, orang yang junub boleh berbekam
memotong kuku walaupun tanpa berwuduk terlebih dahulu. Imam Ghazali dari kalangan ulama mazhab Syafi'i memakruhkan. Dia tak kata haram, Imam Ghazali dia kata makruh ya. Seseorang yang berjunub memotong kuku memandangkan bahagian yang dipotong itu akan disoal oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dia takut atas dasar disoal tu lah. Tapi boleh-boleh pun ini dipanggil termasuk kategori adab lah. Bukan satu hukuman pasti. Dalam masalah ini pendapat yang lebih memberi kelonggaran ialah pendapat majoriti ulama yang mengharuskan memotong rambut, kuku dan lain-lain, kerana Islam sendiri menginginkan kemudahan pada umatnya dan bukan memayahkan mereka. Ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Taala tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan, iaitu kepayahan. Mandi junub dengan air yang tidak cukup 2 golok. Ni isu yang sering berlaku. Iaitu apabila kita mandi junub dalam air sebaldi. Kalau kita mandi junub dengan air baik, selesai masalah. Sebab dia duduk atas kat shower tu. Tapi bagi rumah kampung, air tak ada, pakai air tu betul. Ada dalam beledi, nak mandi buat. Jadi apabila kita mandi, kita saya buat air akan terpercik masuk dalam beledi tu. Pendapat biasa dalam mazhab Syafi'i, bila air itu terpercik, dia akan menjadikan air dalam beledi itu sebagai air musta'mal. Dan air musta'mal dalam mazhab Syafi'i tak diguna. Tapi saya wajib dalam kitab Mudi Muhtaj juga ni, dalam kitab Mudi Muhtaj mengatakan kita ambil air daripada beledi dah, sedikit sebanyak dia akan terpercik masa kita mandi lah. Maka yang terpercik itu sedikit ke banyak? Jawabnya sedikit. Bila sedikit, benda tu dimaafkan. Tak ada apa dimaafkan. Itu dimaafkan. Kalau ikut hadis Nabi betul, ada 2 urusan hadis. Pertama, Sayyidina Uthman mengajar cara Nabi ambil air sembahyang. Nabi ambil sembahyang, Nabi celuk. Nabi celuk, lepas celuk dalam golok. Benda tu tak cukup 2 golok. Artinya tak jadi musta'mal. Kemudian ada hadis pula menceritakan Rasulullah SAW mandi junub. Kemudian datang isteri Ummu Salamah mengambil wuduk daripada air bekas mandi junub itu. Jadi kalau air itu musta'mal, tak sah ambil wuduk. Jadi 2 bersih hadis. Dan ada juga hadis lain menunjukkan dari segi hadisnya kuat air tidak ada konsep air musta'mal tadi. Ataupun air musta'mal ni ada tetapi dia masih boleh digunakan. Imam Syafi'i kata air musta'mal ni ada 2 jenis. Pertama, musta'mal digunakan untuk basuh najis. Musta'mal bahasa Arab maknanya air yang telah digunakan. Air telah digunakan untuk basuh najis, air yang telah digunakan untuk ambil air sembahyang dan mandi junub. Bagi Imam Syafi'i sendiri, ada al-umum dia kata air telah digunakan untuk ambil air sembahyang dan mandi junub boleh guna balik untuk ambil air sembahyang dan mandi junub. Dalam mazhab lain dia tidak boleh. Selama mana dia tidak berubah, selama mana dia tidak memudaratkan kita. Itu poin paling penting sekali ya. Dan ni apa ni? Ni beberapa perkara yang saya sebut di sini. Ada 1, 2, 3 lagi isunya, iaitu isu di bawah tu kan, melakukan persetubuhan dalam keadaan tahu tidak ada air. Bekalan air tu dah terputus. Dia nak bersama dengan suami isteri. Lagu mana tu? Dia tahu air orang istihadah. Kemarin air tak pula pangalah. Apa? Tubuh tak ada air. Lagu mana nak buat? Jawabnya boleh melakukan persetubuhan tak ada apa-apa. Dah nak bayar balik, bayar tayamum kan. Tayamum disebut dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab ya. Kita sepatutnya cari debu kat tu. Cari-cari dah jumpa. Tanah-tanah pamuk kita tu kotor kan, dia nak juga. Jadi dibenarkan kita menepuk batah pun boleh benar. Tiang pun boleh tepuk yang ada debu. Kita tepuk tiang tu tepuk kali ni. Ataupun batah rumah kita tu ada kan, dia ada setengah-setengah suyu rumah jenis pemalang kan. Batah debu batah kan. Jadi kita tepuk debu naik atas. Lewat tayamum tu. Betapa rajin ni setengah muslimah kita lah. Aku tak rajin ni. Hari-hari duk main ni, main kadang-kadang batal lah dah tengok. Dah letak kepala berdebu masa lubang itu. Tu dia tayamum tu. Ikut Imam apa ni? Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab ada jilid yang pertama dibenarkan. Hatta bukan saja tayamum macam tu, tayamum pada kusyun kereta pun boleh. Kan kusyun kereta kan sebab debu. Sebab jadi malas tu kan. Kita tak debu. Dah apok kereta dulu. Seterusnya berjunub dalam kapal terbang. Apa ni gua nak pulak ni? Main kapal terbang junub, mimpi dah. Dia penerbangan lama lah, negeri Mekah 6 jam, 8 jam. Jawabnya gini. Biasanya jemaah haji ni, Dr. Tamaji dia lebih tahu dia orang jemaah haji. Dia akan bekalkan air kan. Nak sebut. Takkan kita ada junub air tu. Tu apa tahu ni. Pakai Februari tu, lambat api dah. Buat apa? Pada junub kok. Daripada bagi tadi dah habis. Kau pakai sikit. Dah? Tayamum. Jadi tayamum ni boleh menggunakan pendekatan kita tepuk pada cushion tu. Tapi biasanya cushion kapal terbang tak ada debu. Kalau kapal terbang ada debu, jatuh kapal terbang tu.
Apa nak air tu debu dah tu. Kata kepada bang, dan nampak mana? Dia ada satu konsep dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab lain tak ada. Dia bagi sembahyang hormat waktu. Dan saya tanya Haji Syukri yang buat kajian dengan saya. Dia kata, hadap junub pun kadang-kadang jemaah haji ni dia duduk dekat gerbang, dia sembuh. Dia sembuh. Bila dia sembuh, air tu mengalir bawah. Dia apa ni? Silatan dah. Jadi terkena sistem kabel kapal terbang. Membahaya akan datang. Dah 100 orang, 300 orang sembuh. Dah anak apa tu bang? 100 sekarang. Ngalir air. Kita memang tak kena lebar tu nak mandu. Mana sekat ni? Sekat. Dia kabel je. Hilang lagi ke Mekah, dapat aku tu utara. Jadi boleh sembahyang hormat waktu tanpa mengambil wuduk, tanpa tayamum, sembahyang macam biasa, tapi kena qada wajib menurut mazhab Syafi'i. Ada pun mazhab lain tak ada. Mazhab lain tak ada qada. Dan tidak dinamakan sembahyang ni sebagai sembahyang hormat waktu. Sembahyang biasa. Dah sah dah, jawabnya sah. Perlu ulang tak payah ulang. 3 mazhab tak payah ulang. 1 mazhab aja ulang, mazhab kita Syafi'i. Mandi junub separuh-separuh atau bertangguh, boleh ya? Dah jelaskan. Mandi junub dengan air sabun, boleh tak ni? Tak sah ya, bukan sebab syarat mandi junub air ni mesti air mutlak. Kalau mandi junub air sabun tu tak mandi junub tu main sabun orang panggil. Dah panggil mandi junub tu. Kemudian seterusnya bukan Islam berjunub masuk dalam masjid, boleh tak? Kalau ikut mazhab Syafi'i, dia kata bukan Islam tu kena mandi dulu belum masuk masjid. Sebab ada satu riwayat, dia lelaki dia masuk Islam, Rasulullah suruh pergi mandi. Dan ada riwayat mengatakan tak payah, bukan Islam. Cuma terserah kepada jawatan kuasa masjid. Kalau nak suruh pakai alat dia, pakai alat dia. Pakai apa ni, baju dia dan sebagainya. Dan seterusnya memasukkan alat kelamin binatang ke dalam alat kelamin wanita. Wajib ke tak? Jawabnya wajib ya. Sebab definisi junub ialah memasukkan alat kelamin lelaki atau binatang. Binatang wajib. Memasukkan alat kelamin terluar tidak wajib mandi ya. Satu isu lagi dah. Kalau suami isteri itu masa dia bersama, dia pakai kondom, wajib mandi tak? Pakai kondom. Pakai kondom wajib mandi lah. Dalam mazhab Syafi'i, saya duk kaji-kaji, ada satu pendapat ulama dia kata, sekiranya suami membungkus alat kelamin dia, dia bungkus ke air dulu. Bila berlaku tu bahaya, isteri dah rasa apa? Rasa kain je. Contoh lah. Jadi kata dia tak wajib mandi junub sebab tak masuk, dah berlaku masuk. Tapi tak berlaku lah gitu. Kan dia buat andaian. Ini bermakna kalau suami tu guna kondom memang lagi kena wajib kan, wajib mandi. Jadi sekadar itu saja ulasan saya dan saya buka untuk sesi soal jawab. Soalan sini. Yang bulan Ramadan kan, kalau lelaki suami dikena kafarah. Kalau macam perempuan setakat qada saja katakan macam fidyah tu perlu tak fidyah? Tak, tidak perlu fidyah. Qada saja. Qada saja. Satu lagi debu tayamum ni. Macam bila saya dengar cerita Ustaz cakap macam susahnya nak dapat debu kan. Debu ni senang tapi macam kita apa beza debu dengan tanah kita tu, tanah yang lembab tu. Dia jadi susah debu ni. Jadi ketika debu tu debu tanah boleh. Ya, debu patah tak masuk. Ya, tetapi sekarang ni yang terbaru Jaki ada keluar satu buku. Jadi dia debu tanah tu boleh. Atas batu besar, batu ni batang besar lah. Bongkar batu tu boleh. Kemudian atas garang bukit pun boleh. Kalau ikut mazhab lain, batu-batu atas debu orang duduk di batang pasir garang tu boleh sebab ada debu. Jadi sekarang ni ikut kita ni susah lagi mana. Kalau kita rasa susah nak cari debu siap dah tu nak gali, nak cop baru nak gali pun kita tak boleh cop pun tak jumpa. Payah, maka kita boleh guna pendekatan saya kata tadi. Apa lagi kalau masa tu terhad, nak sembahyang dah masa nak habis dah, terhad sangat, maka kita boleh menggunakan pendekatan tayamum pada tiang atau tayamum pada cushion kereta ataupun tayamum pada cushion rumah kita gunakan lebih banyak. Moleknya simpan plastik tu. Sekarang dia sudah ada ustaz yang telah mengusahakan debu tayamum. Debu tayamum tu diambil, kemudian dibakar. Bakar siap tu dia masuk dalam plastik sekarang. RM5 satu. Hospital semua pakai benda tu. Tabung haji pun pakai. Tapi kita maklumlah di rumah kita biasa tayamum ni kita rumah je lah. Masa-masa tak simpang debu tayamum ni lah. Biasanya gula lah tersimpang ni. Tak tayamum dengan gula tak boleh lah. Apa yang baik?
Jadi kalau ada hajat boleh belajar. Dalam bukit boleh. Tapi kalau ada plastik tu comel lah. Comel. Ingat dia tayamum mesti pada anggota tayamum. Anggota tayamum muka dan tangan. Pak. Pak. Bukan tayamum pada benda tu. Tayamum tu. Tu nak pakai tayamum tu gosok.